Jadi tuan-puan sekalian, ini untuk perhatian kita semua. Allah perintahkan kita beriman kepada Allah. Kesan daripada iman, kesinambungan daripada iman, kita mampu menginfakkan harta kita, menguruskan harta kita dengan penuh amanah. Maknanya, jangan kita kata kita beriman dulu kalau kita selalu keberatan dalam bab infak. Selalu keberatan dalam bab menguruskan harta dengan benar. Kalau kita hanya menguruskan harta mengikut hawa nafsu semata-mata, mari kita cakap kat diri kita sendiri, sedarlah banyak mana sangatlah iman yang ada pada hati kita. Jadi benda ni tuan-puan, peringatan untuk kita semua dan orang-orang yang beriman daripada kamu. Dan orang-orang yang menafkahkan harta, lahum ajrun kabir, bagi mereka pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Kita tu kena selera dengan pahala ni tuan-puan ya. Kena selera dengan pahala macam mana orang yang mencintai dunia selera dengan harta. Ya? Selera betul kita. Kalau kata pahala tu, sedapnya, lazatnya, nikmatnya macam tu. Kadang-kadang anak-anak kat rumah kan, cuba kalau kita suruh dia basuh pinggan, anak dara 5 contohnya, suruh yang nombor 2 basuh pinggan, dia mempertikaikan kenapa nombor 1, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tak basuh pinggan. Betul tak? Kadang-kadang perangai manusia tu macam tu. Jadi kita latih dia. Apa yang kita dapat bila kita basuh pinggan? Mudahkan urusan orang dalam rumah ni, tolong bantu mak ayah kita. Kita dapat apa? Pahala. Pahala ni peluang, bukan beban. Kalau kita yakin pahala ni peluang, pahala ni tawaran, bukan beban, apakah kita akan pertikaikan? Kenapa tidak yang pertama? Kenapa tak yang ketiga? Kenapa tak yang keempat? Atau bila kita tahu ini peluang bukan beban, kita berebut nak buat. Kita suka kepada pahala macam mana pencinta dunia suka kepada harta. Tak payah kata orang lain, jangan pula fikir itulah orang sebelah rumah tu pencinta dunia. Bukan orang lain, kita. Ya, kita. Macam mana kita sayang kepada harta, suka kepada harta, sekarang lihat balik. Macam mana nak bagi aku ni suka sangat pada pahala. Ya, nikmat sungguh pada pahala. Jadi mana saja jalan pahala, kita ke depan. Wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi Allah tawarkan, kamu beriman pada Allah, kamu infak harta kamu di jalan Allah, lahum ajrun kabir, bagi kamu pahala yang besar. Masya Allah tuan-puan, datang pula ayat yang ke-8. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Macam mana nak terjemah ayat ni? وَمَا لَكُمْ ni, kamu ni kenapa? Itu nak terjemah bahasa kita ni. Kamu ni dah kenapa? Orang Kelantan lagu mana pula? Mu ni apa? Nak bagi faham lah gitu. Kalau orang utara, awak hang ni. Itu amalakum. Ya, kalau orang Sembilan, kau apa kono ya. Itu amalakum. Kenapa ni? Kenapa dengan keadaan heran? Heran. Setara tu Allah nak bagi pahala, setara tu Allah nak bagi syurga, setara tu Allah cerita bagaimana hebat dan agungnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah memiliki segala-galanya di langit dan di bumi. Jangan cakap pasal harta yang sikit tu. Segala di langit dan di bumi. Masih berat kamu tidak boleh beriman kepada Allah, tidak boleh yakin kepada Allah. Kamu ni jenis apa? Kamu ni dah jadi apa? Kamu ni kenapa? Kalau nak kena keras lagi, botol ke tak botol kau ni? Macam tu ya. Maknanya dia ni betul ke tak betul? Otak ada ke tak ada? Macam tu tuan-puan. Sebab apa? Kan kita dah beritahu betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla. Takkanlah hanya kerana takut miskin tak boleh sedekah. Takkanlah hanya kerana dunia, ya, kerana makhluk kita jadi kurang iman kepada Allah. Allah tanya dalam ayat yang ke-8. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Mengapa kamu tidak beriman pada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu benar-benar orang yang beriman, orang mukmin. Huwallazi, dialah Tuhan yang menurunkan, yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat, dialah Tuhan yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yakni Al-Quran, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Allah Maha Penyayang. Ini diberitahu tentang nama Allah, iaitu Allah Raufun Rahim. Sesungguhnya Allah dengan kamu wahai manusia sangat-sangat Rauf, sangat-sangat Rahim. Wa ma lakum, tanya lagi soalan, kamu kenapa? Ya, dan kenapa kamu tidak menginfakkan harta kamu di jalan Allah, padahal milik Allah lah semua pusaka di langit dan di bumi. Masya Allah. Ya, kadang-kadang bila kita ni nak ngeluar-ngeluar ni, takut tak cukup pula kita. Ya, takut kurang pula. Selalu ayat-ayat yang nafsu kita cakap kat kita, tak payahlah keluar sangat, asyik derma je. Besok kalau kau susah, siapa nak tolong? Kenapa tak ada jawapan kalau nafsu cakap macam tu? Kenapa kita biarkan soalan tu macam tu je, tuan-puan? Ni saya tak kata tuan-puan soalan yang sama kat Ustazah. Bila kita nak tolong, asyik nolong je ni. Sekarang kalau awak susah, siapa pula nak nolong? Dan kita mengiyakan soalan tu tanpa jawapan. Ada jawapan tak? Ada. Siapa yang akan tolong kita? Yang akan tolong kita adalah Allahu mirathus samawati wal ard. Yang akan menolong kita adalah Allah yang mempusakai segala-galanya di langit dan di bumi. Tapi apakan daya, iman kita tidak kuat. Nafsu baru tanya macam tu je. Bukan tanya 40 kali, sekali je. Boleh ke ni asyik sedekah je, esok awak tak ada, siapa nak nolong? Bukan 40 kali. Duduk sejam duduk sorang-sorang. Kenapa kat ni nafsu ni 44 kali dia tanya? Tak ada. Sekali lalu datang lintasan tu pun dah tak terdaya dah kita kan. Sebab apa? Iman kita tak mantap. Iman kita tak kuat, ya. Jadi kita tu sama-sama beringat tuan-puan, termasuk ustazah yang sedang bercakap ni. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ini kan ada sebab ya tuan-puan, ada sebab. Ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-10 ya. Okey, cuba dengar. Ayat ni turun pada perang Tabuk. Kan ayat ni kata tak sama orang yang infakkan hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Makkah dengan selepas Fathu Makkah. Al-Wahidi menjelaskan, ya, ayat ini bersangkutan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu kesempatan Nabi SAW sedang duduk-duduk dan di samping baginda ada Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu mengenakan pakaian tanpa lengan. Pakaian tu besar tapi tak ada lengan. Dan pada bahagian dada disambung dengan sejenis material yang keras seperti kayu. Nak bagi tahunya tuan-puan, sampai tak cukup. Ya, maknanya yang atas ni ya kena sambunglah dengan tampal-tampal lah macam tu. Lalu malaikat Jibril alaihi salam turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salam kepada baginda Nabi SAW daripada Allah.
Malaikat Jibril turun bagi tahu pada Nabi, Allah kirim salam dan berkata, wahai Muhammad, aku lihat Abu Bakar mengenakan pakaian yang seperti itu. Lalu baginda berkata, ya Jibril, ia telah menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Makkah. Lalu malaikat Jibril AS berkata, sampaikan salam kepadanya daripada Allah Azza wa Jalla dan katakan kepadanya, wahai Abu Bakar, Tuhanmu berfirman kepadamu, redakah kamu kepadaku dalam kemiskinanmu itu ataukah benci kamu kepadaku? Ini Jibril menyampaikan ke Sayyidina Abu Bakar ni. Ya, melalui Nabi SAW sampaikan, Allah kirim salam ke Abu Bakar. Allah minta tanya ke Abu Bakar, redha tak Abu Bakar pada Allah dalam keadaan miskin ni, ataupun menyampah ke, tak senang hati ke. Lalu Nabi SAW menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar, berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini ada malaikat Jibril AS menyampaikan salam kepadamu daripada Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah berfirman, bertanya kepadamu, redakah kamu kepadaku dalam kemiskinanmu ini ataukah benci? Mendengar hal itu, Abu Bakar As-Siddiq pun menangis sungguh-sungguh dan berkata, apakah mungkin kepada Tuhanku aku marah? Sungguh aku redha kepada Tuhanku, sungguh aku redha kepada Tuhanku. Turun ayat ni, 10 ni. Tak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sebelum Fathu Makkah. Kenapa? Apa beza dia? Bila Fathu Makkah ni macam kemenangan, dia dah jadi lain dah. Masa tu dah ada kuasa, dah jadi lain dah. Dah ada negara Islam Madinah apa semua dah terbentuk, mulai terbentuk. Tapi sebelum Fathu Makkah, Allahu Akbar, lain macam dia punya ujian kesusahan, dipulaukan, disakiti. Pada waktu itu sangat memerlukan sokongan sahabat-sahabat yang boleh berkorban di jalan Allah. Tak nampak kemenangan lagi waktu tu, tak nampak jawatan, tak nampak pangkat, tak menang, belum nampak apa. Lain lepas Fathu Makkah, mungkin boleh jadi governor. Lepas Fathu Makkah, mungkin dihantar ke sana ke sini, negara-negara di bawah pemerintahan wilayah. Jadi berbeza. Nak bandingkan sebelum Fathu Makkah, yang nampaknya apa dia? Penderitaan, penindasan. Tak nampak habuan-habuan dunia ni, tak nampak. Saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sanggup memberikan hartanya, seluruh hartanya di jalan Allah. Ni ayatnya.